Berita luar negara dimulakan dengan perkembangan di Jakarta. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan tiada penangguhan terhadap pelaksanaan hukuman mati ke atas dua warga Australia iaitu Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Penangguhan perpindahan kedua-dua banduan itu ke penjara di Pulau Nusa Kambangan minggu ini bukan bermakna hukuman itu juga akan ditangguhkan. Kenyataan pemimpin nombor 1 Indonesia yang dikenali sebagai Jokowi itu dikeluarkan selepas Peguam Negara HM Prasetyo dipetik sebagai berkata lebih baik untuk kedua-dua banduan itu berhadapan skuad penembak dalam masa terdekat. Pada sidang media di Bogor, Presiden itu berkata sebarang penangguhan terhadap hukuman itu berlaku kerana isu teknikal, bukan kerana tekanan pihak Australia. Bagaimanapun, beliau juga memaklumkan tiada penangguhan untuk pihaknya melaksanakan hukuman mati itu. Kenyataan Jokowi ini sekaligus mengetepikan desas-desus berhubung penangguhan hukuman itu yang dilaporkan sebelum ini. Kedua-dua pesalah warga Australia itu adalah ketua kumpulan pengedar dadah jenis heroin yang dikenali sebagai Bali 9. Perdana Menteri Australia Tony Abbott berulang kali mengemukakan permohonan rayuan supaya kedua-dua mereka diberikan pengecualian. Indonesia berikrar untuk meneruskan hukuman mati kedua-dua warga Australia itu yang merupakan sebahagian daripada 7 banduan warga asing yang berdepan hukuman sama selepas kesemua mereka gagal dalam permohonan pengampunan daripada Presiden Indonesia. Keputusan itu telah menyebabkan hubungan antara Jakarta dan Canberra tegang semula selepas perselisihan faham mengenai pendedahan intipan dan penyeludupan manusia pada 2014. Sementara itu, hubungan tegang Brazil dan Indonesia dijangka berterusan apabila Presiden Brazil Dilma Rousseff bertegas enggan menerima kunjungan duta baru Indonesia ke negara itu. Kenyataan dibuat selepas Rousseff menyambut baik pelantikan Toto Rianto sebagai duta baru Indonesia ke Brazil. Bagaimanapun, Rousseff memutuskan menangguhkan pemberian kelayakan duta itu. Hubungan tegang kedua-dua negara dikatakan berpunca daripada tindakan tegas Jakarta terhadap warga Brazil yang didapati bersalah atas dakwaan jenayah berkaitan dadah. Salah seorang darinya adalah Rodrigo Gularte yang berdepan hukuman mati. Selain Gularte, Jakarta juga menghukum mati Marco Arce Cardoso Moreira yang bersalah menyeludup dadah Januari lalu. Indonesia yang mempunyai undang-undang ketat atas kesalahan dadah menolak rayuan akhir yang dikemukakan Presiden Brazil. Tindakan itu menyaksikan Brazil memanggil pulang dutanya dari Jakarta. Di Perancis, Menteri Dalam Negeri Perancis semalam meminta Google, Facebook dan Twitter untuk bekerja rapat dengan pegawainya dan membuang serta-merta propaganda pengganas apabila pihak berkuasa memaklumkan kehadiran mereka di laman sosial tersebut. Beliau menegaskan bahawa apabila satu siasatan sedang dijalankan, pihaknya tidak ingin menggunakan saluran biasa, iaitu kerajaan kepada kerajaan atau G2G. Ia akan ambil masa yang begitu lama. Penting untuk mendapat kerjasama penuh selain reaksi segera, kata Menteri berkenaan Bernard Cazeneuve selepas selesai mesyuarat bersama wakil dari syarikat teknologi gergasi Amerika Syarikat itu. Lawatan sehari Cazeneuve ke San Francisco dan Lembah Silikon dibuat susulan insiden serangan pengganas di Paris yang menyebabkan 20 orang maut termasuk 3 lelaki bersenjata awal bulan lalu. Pada 7 Januari lalu, 2 lelaki bersenjata membunuh 12 orang dan mencederakan 11 yang lain dalam satu serangan di bangunan akhbar Charlie Hebdo di Paris. Dalam pada itu, jurucakap Twitter dan Facebook berkata mereka boleh menghentikan bahan yang mengandungi unsur keganasan tetapi tidak memaklumkan sama ada akan memenuhi permintaan menteri itu untuk bekerjasama secara langsung dengan pihak berkuasa Perancis. Sementara itu, di Dubai, salah satu menara kediaman tertinggi di dunia, Marina Toch, terbakar di tengah-tengah bandaraya itu awal pagi tadi. Penduduk berkata kebakaran bermula di tingkat 50 dan merebak ke tingkat 70. Kejadian kira-kira jam 2 pagi waktu tempatan di menara setinggi 336.1 meter itu menyebabkan penduduk terpaksa berpindah ke menara bersebelahan.
Tiada kematian dilaporkan setakat ini ketika kebakaran berjaya dikawal dan beratus-ratus penduduk di menara berdekatan dibenarkan kembali ke unit pangsapuri masing-masing. Penduduk yang terbabit berjaya diselamatkan daripada terkena kecederaan sesak nafas. Sementara itu, rakaman video amatur yang dimuat naik menunjukkan api marak di bahagian atas menara, manakala sisa bangunan kelihatan bersepah di atas jalan raya ketika angin kuat menyebabkan api bertambah besar. Dubai sememangnya terkenal dengan begitu banyak menara pencakar langit dan beberapa kebakaran pernah berlaku sebelum ini. Pada 2012, kebakaran berlaku di Menara Tamwil dekat daerah Menara Tasik Jumeirah berpunca daripada puntung rokok yang dibuang dalam tong sampah. Australia dibadai 2 ribut taufan Marcia dan Lam pada Jumaat mengakibatkan beribu-ribu penduduk berhadapan kesukaran apabila sejumlah besar rumah musnah, pokok tumbang dan talian elektrik terputus sama sekali. Bencana alam yang melanda itu turut menyebabkan keadaan laut bergelora, hujan lebat dan angin kencang dengan kelajuan sehingga 295 km sejam. Situasi cemas itu dialami sepanjang pesisir pantai manakala gelombang ribut dijangka meningkatkan paras laut sehingga 3 meter lebih tinggi berbanding biasa. Selepas kehadiran ribut taufan Lam di wilayah utara Australia, tiba pula ribut kategori 5 ribut tropika Marcia yang membadai pantai Queensland selepas pukul 6 pagi waktu Australia Barat pada Jumaat. Laporan AFP menyebut Ketua Wilayah Queensland Anastasia Palaszczuk berkata belum ada kerosakan besar di bandar Yepun dan Rockhampton. Bagaimanapun, Palaszczuk bimbang jumlah talian elektrik yang terputus akibat Marcia meningkat. Pihak berkuasa sebelum ini menjangkakan Yepun akan berdepan dengan kekuatan ribut tersebut. Tetapi Palaszczuk memaklumkan bandar itu hanya terkena tempias ketika ribut itu bergerak ke arah Rockhampton yang didiami 80,000 penduduk. Bandar Yepun bagaimanapun mengalami kerosakan seperti bumbung tercabut dan beberapa rumah musnah termasuk ada melayang ke laut selain lebih 30,000 penduduknya terputus bekalan elektrik. Marcia pula mula melanda pekan Shoalwater Bay dengan 16,000 penduduk kira-kira 670 km dari Brisbane sebelum diturunkan ke kategori 3. Situasi yang melanda Australia itu menyebabkan berpuluh-puluh sekolah dan perniagaan ditutup manakala jadual penerbangan tempatan dibatalkan. Saudara, manfaatkan cuti hujung minggu anda bersama keluarga tersayang dengan aktiviti yang berfaedah. Untuk itu, semoga paparan kami memberi informasi kepada anda untuk menjadi warga yang berinspirasi dan penuh motivasi. Ikuti kami di hari esok di waktu yang sama, laporan yang terbaik pastinya menanti anda. Saya Diati Zaidi. Dan saya Naim Hashim. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.